Setelah tu orang yang tak pakai dia pakai. Selalu macam tu lah Pak Yan lah. Jadi kita pun mula ambil lah istilahnya, kita cuba cari apa ni, kalau dekat luar istilah apa dia pakai sebenarnya. So jumpalah yang apa ni sahabat kita ada share dalam tu. Dia sebenarnya kat sini, mula Pak Yan guna istilah ni dekat sini. Dekat subhanallah ni dekat sini. Sekejap. Subhanallah. Mana. Ni. Okey, ni sini. Dekat posting Pak Ayah dekat Trading Note ni pada 24 Ogos. Pada 24 Ogos, Pak Ayah ada post berkenaan ni. Ada nasihat dia sini lah. Ada nasihat dia bagian ekosistem profit lah. Kemudian dia bagi satu contoh. Satu contoh iaitu dia kata pada cuba dia fokus apa ni. Dia tengok pada ni. Python ni, Python 2020, look for intermediate base breakout in longer term uptrend. Kemudian kita cuba buka gambar dia. Buka new tab gambar ni. Dan inilah halaman dia tak ni. Jadi ni foto ni, dia payah letak satu contoh kat sini. Ni. Dia guna istilah ni, dia punya inilah intermediate term base ataupun dia kata tight range price movement dekat sini, dekat base kat sini. Ni contoh dia bagi. So Python. Kita cuba buka dekat ni TradingView. Kita cuba buka. Ni kita tengok contoh dia dulu, contoh yang asas dulu. Kemudian baru kita pergi konsep macam mana nak dapatkan dia. Macam mana kita nak Python. Ni. Okey. Kemudian 2020 dalam range bulan Ogos lah. Bulan Ogos 2020, kita cuba tengok. Okey, dekat sini lah. 2020. Sini. Okey, cuba kat sini ya. Potong sini. Okey. Maka di sini. Dia punya tight range dia kat sini. Ni. Ni dia punya tight range dia kat sini. Ini kemudian ni. Ni kat sini dia punya tight range dia kat sini. Bukan kat sinilah. Ni. Kat situ. Mana kalau kita potong lagi, dia macam ni, kadang kita kata macam ni boleh lah kita nampak sebab ada benda berlaku. Kadang kita nak kena nampak lagi waktu dia tak berlaku supaya kita nak latih mata. Kita nak latih mata supaya kita nampak benda ni sebelum dia berlaku. Kalau macam ni kita kata memanglah boleh ni beli. Benda dah berlaku, senang lah, semua boleh bagi contoh. Ya memanglah begitu. Benda dah berlaku yang kita boleh ambil ketiba. Kita boleh ambil contoh. Benda tak berlaku kita tak tahu. Cuma kita nak kena tahulah bagaimana dia punya pattern dia sebelum dia berlaku. Contoh kita kalau kita cut kat sini. Macam ni lah kedudukan dia. Nampak itu kata bila nak jelas kena back belakang. Kita kena ke belakang. Kita kena tengok bagaimana kedudukan MA dan juga price waktu tersebut. Dia punya asas benda ni, asas tight range price movement ni at 20 ataupun 50 MA line ni, asas dia begini sebenarnya. Dia bermula dengan asas dia ada satu kenaikan harga tau. Dia mula ada satu kenaikan harga, boleh jadi 100% ataupun lebih kurang pada itu. Dia punya kenaikan harga daripada base dia. Mana base dia? Maka di sini adalah base. Maka sini ni adalah base ni, sini kawasan base. Dia naik daripada base dia, contohnya dia breakout dari base dia, contohlah contoh dari sini naik ke atas. Itu. Ni chart Python ni beli baru buka dah. Beli tak buka sebelum ni baru buka. Sebelum ni tengok contoh Pak Ayah aje. Ni baru tahu memang betul 100% lebih kurang begitu. Dia naik lebih kurang 100% begini. Lepas dia naik, kemudian dia buat tight range. Dia buat accumulate baru. Lepas dia ada kenaikan, dia kena dari segi psikologinya, bila ada kenaikan, semasa naik ni, smart money pun dia menjual juga. Bukan dia naik tolak saja. Dalam waktu sama dia menjual. Itu dari segi psikologi dia. Dalam waktu dia naikkan harga ni dah 100%. Maka dia menjual. Bila sampai menjual, dia punya stok dia makin berkurang. Bila stok makin berkurang, dia nak push lagi ke atas. Maknanya dia ada potensi lagi counting naik ke atas. Masih ada potensi. Cuma stok dia berkurang. Bila stok berkurang, maka sebab itu dari segi psikologinya berlakunya benda ni. Berlakunya pullback ataupun consolidation. Maka ini dia berlaku apa? Ni dari segi ni kita nampak dia punya bukan pullback tapi consolidate.
consider dalam term tight range price movement lah, dekat mana 20 dan 50 MA area situ. Maka di sinilah dia perlukan stok yang baru sebagai contoh. Okey, ini adalah kemudian dia punya asas dia yang pertamanya, kejap kejap. Alamak. Lama. Okey dah. Okey. Dia punya asas dia pertamanya dalam kita nak kenal berkenaan tight range price movement ni, dari segi kajian mata beliau mungkin lepas ni ada pertambahan lah ataupun ada lebih detail lagi lah. Sebab benda ni saya sendiri pun baru nak apply benda ni. Baru kita nampak je detail. Sebab sebelum ni kita tengok penatlah kena main pullback 50 MA ni. Nak main pullback 50 MA dia penat sikit. Sebab apa? Penat nak naik semula. Sebab dia dah pullback dan dah naik balik ke atas. Jadi kadang ambil masa lah. Jadi tapi kita nak satu yang lebih cepat. Maka jumpalah. Sebenarnya bila nak masuk 20 MA takut. Sebab dia takut turun 50 MA lagi. Jadi sekarang ni ternampak, kat sini boleh masuk dekat 20 MA sebenarnya. Saya tak dia. Apa dia? Ini lebih kurang boleh katakan, alamak. Hitam lah dah. Sekejap Kenapa ni? Dia slow motion sikit. Okey. Tengah hang. Sekejap dia tengah hang. Tak nak lah pakai. Melambatkan masa je. Kita nak sejak je ini. Nak sembang-sembang je. Berkenaan tight range. Dah kali lah ni. Tutup lah. Okay, pergi sini dulu je lah. Okay. Maka ni dia naik, kemudian dia bermain, dia berbuat consolidation ataupun tight range price movement dekat kawasan 20 MA. Contoh dia naik di sini, dia naik dia naik sini, kemudian dia main consolidation. Dia dah jauh ni asalnya kat sini pun sebenarnya berlaku satu ni tight range kat sini. Ni kat sini nampak Dia naik sini. Di sini dia naik jauh daripada 20 MA. Kemudian dia turun. Kemudian dia bermain range dia. Ni dia bermain range dia. Ombak dia ataupun dia punya wave dia makin kecil. Maka sebenarnya kat sini pun ada berlaku satu tight range sini kat sini sebenarnya. Berlaku satu kat sini. Kemudian dia naik lagi. Sekali dia buat lagi sekali kat sini. Dia buat lagi sekali dekat area sinilah. Dia jauh daripada 20 MA. Dia jauh daripada 20 MA. Dia punya konsep dia asalnya price tu jauh daripada 20 MA. Itu konsep asal dia. Jauh. Kemudian dia mula turun. Kemudian dia naik. Kemudian dia turun. Dia makin ombak dia makin kecil. Kemudian menunggu breakout lah. Maka inilah kita panggil tight range price movement. Ini dia punya asal dia lah. Asal dia begini. Okay. Itu asal yang mana yang istilah yang ni lah mula. Lepas tu yang kedua, lepas tu jumpalah ada sahabat kita dekat grup lain lah. Dia kongsi benda ni. Rupanya benda ni diguna pakai juga oleh trader di luar sana dekat US. Cumanya istilah dia lebih berbeza lah. Istilah dia guna istilah yang berbeza. Iaitu dia guna high tide flag. High tide flag. HT. Betul lah ni. Ni iaitu yang menang lah, yang menang itu yang champion pada tahun 2009 iaitu apa ni? Nama apa tak nak sebut lah. Sorek apa dia tak minta maaf lah. Cuma ni dia guna istilah dia sini, ni dia guna dia punya. Boleh tengok video ni, Dia guna istilah dia guna sini. Ini istilah dia. High tide flex. Dia punya istilah dia kat sini. Jadi dia masuk dia trade dia guna ni lah. Bila tengok contoh dia yang dia guna pakai, inilah contoh lah, ni contoh dia. Ni dia guna sama je 20. Dia guna 20, 50 dan juga 200. Di sinilah high tide dia ni. Kat sini apa ni? Harga naik jauh daripada 20, kemudian dia berlaku wave dia sini. Dia pun masuk sini. Ini yang dia cerita lah kat sini. Cumanya maknanya istilah tu ada. Cumanya kita guna istilah tadi tight range price movement lah.
Ataupun dia guna istilah di luar sana menggunakan high tide flag. Apa ni? High tide flag. Itu istilah dia pakai lah. Okey, maka itulah yang berlaku dekat yang bila tiba jumpa tu waktu post kat sini. Waktu post kat channel ni high tide. High tide. Waktu post kat channel sini. Mana ni? Ni. Ya. Ni. Ni nampak tu post kat channel ni, nampak tu. Nampak sini base. Sini base dia naik jauh daripada 20 MA. Kemudian dia turun 20. Dia main sini. Dia main range sini. Dia main dekat range dekat 20 MA. Maka inilah yang Abang nampak waktu itulah sebab tu post dekat sini. Tapi tak letaklah istilah sini. Sebab nanti kalau kita letakkan nanti orang tanya apa dia tu high tide tide range. Tide range prime movement apa dia, nanti orang tanya pula, nanti kita nak jawab satu hal pula. Tapi kita letak beginilah. Dan waktu tu ada split kemudian, jadi kita pun tengok ni dekat 20 MA ni, dekat support. Kalau dia split pun nanti pun dekat range kat sini jugalah. So kita ambil risiko lah, masuk je sebelum dia split, dengan mungkin sentimen lepas split akan naik ke atas dan kenalah rezeki lah dia menjadi contoh lah. Ini yang kita nampak dekat, kemudian ditambah pula dekat time frame 1 hour waktu beli post ni macam ni lah. Stabil waktu dia dekat range time frame 1 hour. Dekat time frame 1 hour nampak stabil. Maka kenalah pada waktu tersebut. Okey. Jadi benda-benda ni dipanggil tight range price movement ni, benda ni banyak berlaku, kita boleh nampak banyak berlaku pada stok-stok sebelum ni lah. Maka benda ni kita boleh katakan entry kita dekat dengan support 20 MA. Mana bukannya kalau sebelumnya beli target pullback, mesti pullback 50 MA, sikit-sikit pullback 50 MA kan. Tapi penat sikit lah. Penat sikit nak tunggu dia naik lah. Cuma kita kalau nak laju, yang tu lah. Macam tu yang berlaku dekat ni. Dekat sini pun dia guna benda syarat yang sama lah, yang mana laju. Dia naik laju sebab dia bermain dengan dalam momentum dia. Masa dia lagi dalam momentum 20 MA tu. Berbanding pullback 50 MA dah ke bawah sikit kan. Dah ambil masa. Okey. Maka kita boleh lah contoh-contoh yang lain. Yang mana harga naik kemudian dia pause sekejap kat 20 MA. Contoh pada Anju. Pada Anju. Kita tutup sini ya. Kita tutup dulu. Penyadas ni kita tutup. Okey. Senang. Tutup dulu. Apa ni? Sekejap Dia internet dia slow sikit. Okey. Sekejap kita pergi balik semula, minta maaf. Maharapi. Okey, kita pergi ke Anju balik semula. Kita pergi ke Anju balik. Maka nak tengok benda ni kita perlu reverse ke belakang lah. Delete dulu ni, kita delete dulu. Tak ada masalah. Kita delete dulu. Okey. Maka kita tengok di sini ni. Kita cuba cut kat sini. Kita cuba cut dekat sini. Supaya kita lebih nampak. Kalau kita tak cut sini, contohlah kita tak cut kan. So kalau kita tak cut gitu, kita akan nampak benda yang dah berlaku. Mata kita melatih benda yang dah berlaku susah. Susah. Macam ni. Kita tahu memanglah sini. Nampaklah jelas sini. Sebab apa? Naik daripada base, jauh 20 MA, kemudian dia buat wave dia. Makin kecil. Nampak wave dia makin kecil. Naik. Kemudian lagi sekali dia buat lagi. Tight range. Jadi benda ni kalau kita tengok benda ni dah berlaku susah. Mata kita kena latih benda yang belum berlaku. Mata kena latih benda yang belum berlaku. Macam ni lah. Contoh. Kalau macam ni tengok. Kalau kita dia punya scaling, kena pastikan scaling tu betul lah. Scaling chart ni. Jangan tengok besar macam ni. Dia tengok besar macam ni. Kita cuba scaling dia. Baru kita nampak memang tight lah.
Jangan buat sampai macam ni. Macam ni bukan kata tight ni. Ini londah. Ini londah turun ni. Tak nampak apa. Kena buat macam ni. Jadi bila macam ni, kita nampaklah, oh, kita nampak dia punya range dia. Jadi kita nampak, oh, di sini, dia naik sini, ini base. Ini base. Nampak ni? Kita nampak dia base ini. Ini memang jelas nampak base. Kemudian, dia kenaikan dia, mula jauh daripada 20 MA. Kemudian, dia mula jatuh. Dia berjatuh, dia pun naik semula. Dia macam buat range dia di sini. Maka sebab itulah habis suka bila apa ni, bila buat garis kita nak tahu ni garis apa dia ni. Senang. Contohnya contoh kat situ. Kita tahu dah garis dia. Dia punya ni tight dia kat situ. Contohlah. Okey, ni contoh kita boleh nampak benda ni berlaku ada pada anjur. Contoh dia begitu. Maka itu tight dia punya dia. Inilah keadaan dia punya tight dia. Kemudian breakout lah. Ini berlaku pada anjur. Kemudian breakout. Kemudian dia punya breakout lah. Di situ. Dan aim dia, kalau pemberani macam high-tech baru ni lah, bila masuk aim dia walaupun tak breakout dah masuk awal. Sebab apa? Takut split tu. Dia punya sentiment split tu kuat sangat. Nanti kan makin tinggi entry. Masuk je lah hari tu. Sebab apa? Walaupun masuk. Tapi support dekat dengan plan A dan juga ada RBS kot. Tak ingat lah. Review frame 1 hour okey untuk bagi high tech baru ni lah. Maka kita nampak di sini. Kita nampak di sini dia punya kenaikan daripada base berapa jauh ni contoh. Memang agak banyak lah daripada base ini. Contoh base ini dekat 100% lah. So dia punya konsep dia memang begitu. Dia kenaikan dia mungkin sampai 100%. Bagi orang dah jauh dah daripada base 100%. Ya memang sangat jauh. Tapi nak pergi jauh lagi. Nak pergi jauh lagi. Jadi kena tengok setup dia lah. Kena tengok pada setup dia. Contohnya lain. Contoh lain. Ni tekan-tekan je, tak tahu ni tekan-tekan je. Aku cari-cari je. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada nak macam mana. Okey. Kita cari je ni. Contoh. Sekejap. Macam ni. Ni sini ada. Dia punya tag area dia contohlah. Mungkin kita boleh consider dekat kawasan sini. Mungkin kita boleh consider lah kan. Kita boleh consider dekat kawasan sini contoh. Boleh jadilah, boleh jadi. Waktu dia mula naik, waktu mula dia naik sini, jauh dia main, tapi range dia tak lama lah sini. Mungkin kita boleh consider dekat sini. Di sini. Okay. Mungkin kita boleh consider dekat area sini lah. Boleh jadi. Boleh jadi contohnya lah contoh. Maka mata nak kena latih waktu dia belum jadilah. Waktu dia belum jadi bukan lepas dia jadi, kena cut kita punya chart tu bagi ke belakang. Barulah kita boleh nampak benda tu berlaku. Contoh dia lah. Contoh mana dia main dekat rupiah A macam ni lah. Ini contoh lah. Ini contoh semata-mata. Okey. Kita pergi contoh lain. Kita pergi contoh lain. Apa dia contoh yang kalau DNet ada DNet tak ingat lah. Penny valid ke valid? Counter penny valid tak benda ni? Oh, counter penny tak pernah test abang. Tak pernah test pada chart penny. Tak pernah test lah. Saya bukan abang, saya adik. Itu susah juga. Kita muda lagi. Allah Rabbi. Aduh. Macam ni. Ni adalah kat sini contoh ni. Macam ni. Dia punya tag dia. Sebab tu kita guna istilah tadi. Kita guna istilah dia. Apa ni. Dekat 20 atau 50 MA. Contoh ni lah. Tengok ni. Dah study dah sebelum ni. Inilah. Ni contoh fried. Fried ni contohnya fried. Ni ada fried sini. Kat mana ni dia punya ni? Dia punya type dia macam tu. Ada Loki tu. Ni contoh dia lah. Okey, sekejap Kita cuba. Alamak. Kita cuba kat dia punya ni. Cat dia. Okey, inilah. Ni asal dia. Nampak Dia punya konsep dia sama je. Konsep dia asal dia sama. Iaitu daripada base naik mungkin sampai 100%.
Kemudian dia accumulate balik lah. Dia buat accumulation balik semula dengan menggunakan high tide tide range lah. Dekat 70%, 80% lah naik kan. Dan kita konsep kita, dia naik jauh daripada 20 MA, turun 20, dia bawang atas, turun balik. Dia ada wave dia lah, mungkin 2-3 kali ke. Jadi kita kena monitor lah. Macam pelikan, ini contoh pelikan. Contoh pelikan yang baru post tadi lah. Alamak. Contoh pelikan, inilah sekarang ni, nampak? Nah itu nampaknya. Ini benda tak berlaku lagi lah. Jadi tadi tak tahu. Tapi kita tengok macam ada meh-meh lah. Orang kata ada meh, orang kata ada meh dia. Ini punya pelikan lah. Dia punya nampak dia ni base dia. Ini base pelikan tu. Ni. Hari tu orang tengok memang kita tengok dia macam goreng lah. Tapi tak apalah. Macam high tech ke kita nampak macam goreng juga. Dia punya volume dia naik atas kemudian turun. Macam tu juga kan. Tapi ni kita tengok dia jauh, dia pun buat 20 MA, dia pun naik semula. Mungkin ada satu lagi wave ni dekat sini. Ataupun kena 50 MA ni naik ke atas. Asalkan dia tak break ni. Dia tak break yang ni, kita boleh consider lagi lah sebagai ada dalam kita punya ni lah, setup tide range frame movement ni satu. Pada pelikan lah. Ni contoh lah. Tak berlaku lagi. Sekadar monitor je lah. Sekadar monitor. Sebab kita nak cari counter yang cepat sikit naik daripada kalau pullback yang biasa lah kan, buat yang biasa. Contoh lagi kemudian in nature, rasa in nature macam nak jadi. Ni in nature ni. Ni in nature lah. Cuma dia ni sini base lah. Taklah jauh, cuma kita nampak macam nak ke atas lah. Ni boleh ada tanda sini in nature. In nature ni tengok silakan sekejap. Mungkin kat sini ada, tapi dia punya kenaikan dia uptrend, cuma dia naikkan slow. Dia in nature ni dia uptrend daripada dulu. Daripada dia punya COVID dulu. Dia uptrend je, cuma naik slow. Nak lepas sini je ni. So breakout sini je. Nak breakout ni mungkin laju lah kot ni sini. Tapi kita nampak dari segi volume. Volume sini pacak dan turun. Volume pacak sini turun. Volume pacak turun. Jadi kita nampak ada sesuatu lah macam in nature ni. Ada sesuatu. Setiap ni ada setiap candle yang strong candle ni, strong candle ni ada volume. Setiap strong candle ni ada volume. Udah sini ada volume strong candle ni lah. Yang strong candle ni yang warna kuning-kuning lah, yang kuning-kuning ni. Strong candle, strong volume. Naik, kemudian dia turun. Jadi kita macam ada sesuatu kot in nature ni. Boleh jadi, tapi nak tunggu breakout kan, tunggu dia breakout harga listing dia ni. Ni harga listing dia, harga waktu dia listing dulu pada tahun 2020. Dia tak kena dengan timing. Dia listing waktu COVID ni. Dia listing waktu COVID tu jatuh sampai bulan 3. Dia punya lowest lah. Listing dia agak mahal lah, 70 sen. Sekarang ni tengah nak lepas itu. Ini contoh lah in nature lah. Jadi nak sembah bab ni sebenarnya. Kemudian apa lagi? DIY, Optimax. Kita tengok Optimax. Optimus Prime. Kita cuba tengok. Di sini. Optimus Prime ni kat mana awal-awal dia dah. Awal-awal dia hari tu. Ni kat sini. Dia punya tide range dia kat sini. Berlaku pada awal-awal dia. Pada awal-awal dia listing. Satu kat sini. Ni Optimax lah. Nak kena ni. Nak kena scaling dengan cara yang betul. Baru akan nampak jelas lah benda ni. Baru kita boleh predict benda ni. Ni punya scaling dia lah contohnya. Dia punya tide range dia lah. Benda ni lah juga berlaku sekarang ni dekat ni punya tide range dia. Dia punya base dia kat situ. Jadi benda sama juga berlaku kat Nescon dan juga Citos. Berlaku benda sama dengan Citos. Tu dia punya breakout kat situ lah. Okey, contoh lah. Ini adalah pada Optimax dan Citos, contoh Citos. Ni benda-benda yang baru berlaku. Ni Citos. Ni Citos dia punya tide range dia kat sini. Kita monitor jadi ni sini. Nampak. Bismillah. Dia punya tide range dia dekat dia sini. Sini. Di sini dia punya tide range dia. So ni breakout sini.
Berapa lama dia bagi. Memang kalau ada MA ni, nampak ni, dia sedia ada bila keluar MA 20 ni, dia sedia ada dah di atas MA 20 ni. Dia ni, kawan ni lah. Dia memang dah sedia ada. Memang dia main range situ. Kalau tengok time frame 1 hour, memang tu range dia. Ni. Itu memang range dia. Ni adalah Pegasus Store ataupun satu lagi Nescon. Nescon pun sama. Cuma dia rasanya dia patah balik sekarang ni. Ni Nescon. Ni sama juga ni. Ni. Dia punya tight range dia kat sini lah. Kita nampak sini. Kalau kita buat straight macam ni lah. Mudah sikit. Kita ambil bawah. Kita cuba ambil bahagian bawah. Tu. Macam tu ni lah. Dia punya wave dia. Kita nampak dia punya wave dia makin tight. Makin ketat. Ni wave dia longgar. Makin ketat. Makin ketat. Makin ketat. Itu maksud tight range. Dia punya range dia makin lama makin ketat. Makin ketat. Makin ketat. Aku dah breakout lah. Itu dia punya maksud time range price movement. Dekat mana? Dekat 20 ataupun 50 MA. Okey, itulah. Itu contoh je lah. Nak sembang tu je sebenarnya hari ni. Nak mengenal counter nak kita nak lihat latih mata counter yang ada, potensi nak potensi jauh untuk lebih cepat lah. Maksudnya KJB pun rasanya ada berlaku kat KJB, tak silap. Tak pasti. Tak tengok chart dia. KJB taklah jelas sangat. Tak ada apa yang jelas sangat. Mungkin kat sini, tapi ni lebih kepada pullback lah. Ini lebih kepada pullback yang ni. Lebih kepada pullback 50 MA. Kemudian naik, kemudian ni. Lebih kepada pullback lah kalau yang ni. Tak nampak kepada tight range dia lebih pada pullback untuk KJB. Kemudian kalau go revenue. Ni pun lebih kepada pullback ni, go. Ni boleh monitor ni, go ni. Go ni boleh monitor sebab apa? Sebab dia buat ni. Ni ORIRU dia lah, dia punya highest dia waktu IRU dia. Ni boleh tengok monitor. Kemudian ni dia punya waktu ni, waktu sini ni 2 MA atas kepala. Waktu sini dia dah berada dekat 2 MA dah ni. Tengok ni. Waktu ni 2 MA ni sebagai resistance. Waktu ni dia nak breakout, kuda tak lepas, dia turun balik. Cari sampai 50 MA weekly lah. Kemudian kali ni dia breakout dah. Dia tembus. Kemudian hari tu 2 MA jadi resistance. Sekarang ni 2 MA jadi support. Untuk GUH lah. Macam boleh monitor, tengok ah. Macam boleh monitor GUH ni. Dia jadi support. Okey. Contohlah cuba ada orang sebut revenue. Abli tak baca komen tau, kebetulan tak komen nampak. Kalau nak sebut je. Buka je mikrofon, tak ada masalah. Revenue kat sini boleh nampak kat sini lah. Tapi dia punya kedai-kedai taklah banyak sangat kan. Ni lepas ni di sini. Ni waktu dia breakout, sini. Ni ni waktu dia base. Ni base dia revenue. Dan dia naik. Waktu dia naik ni price ni jauh daripada 200 MA. 200 MA pula dah. Daripada 20 MA. Ni waktu ni. Alamak slow pula dah. Okey. Ni sini. Ni. Dia naik jauh daripada 20 MA. Kemudian dia buat penanda lah ni batu asas dia. Kemudian dia buat wave dia. Turun. Satu. Maka dia punya makin tight. Dia punya wave dia makin tight. Inilah kita katakan tight range price movement. Macam ni ya. Contohnya. Contoh beginilah. Kita tandakan dia contoh. Ni. Dan bawah sini. Okey, boleh ambil sini. Begitu. Jadi kalau kita tutup ni, nampaklah MA. Tu punya tight range. Tu contoh. Kalau kita buka, kita nampaklah dia bermain dekat 20 MA. Turun, naik, turun, makin tight, kemudian breakout. Itulah dia punya tight range price movement. Habis itu, tak ada apa dah. Itu je nak sembang sekejap je. Setengah jam lebih sikit ya. Okey. MP. MP lebih kepada macam lebih kepada WCP tengok. MP lebih kepada WCP. Kemudian MP ni dia
apa ni, dia benda ni dah jadi resistant. Waktu dulu waktu awal, mungkin waktu awal itu, waktu awal itu kita ingatkan kat sini contohlah kita katakan, mungkin awal itu kita tengok kalulah kefahaman yang ada lagi dah. Kefahaman ni tak rich ni dah ada waktu tu. Contoh pada bulan emas itu. Mungkinlah waktu ni kita tengok ini macam tak rich price movement lah. Sebab apa? Dia naik, dia buat penanda, dia turun 20, dia lantun. Dia turun balik macam lah. Waktu ni. Mungkinlah waktu ni kita anggap begitu. Maka sebab kita tak tahu ke depannya macam mana, tapi kita anggap begitulah pada waktu ni contoh dia. Begini contoh. Maka ini pada waktu ni. Okey, kemudian ni punya ni sinilah contoh. Itu dah punya kita punya level detail. Mana dia kita nak dia bermain kat sini. Kita tak nak dia pecah ni. Kita tak nak dia pecah. Line biru bawah ni juga. Okey, kita cuba play. Kita cuba play, tengok apa berlaku kan. Dia main situ, dia naik balik apa. Maka tengoklah. Jadi kita tak nampak dia tight dah. Jadi macam longgar dah. Nampak dia macam dah longgar. Waktu ni macam dah longgar lah. Maka tak kenalah analisa kita waktu ni. Dan itu waktu tu lah. Kemudian sekarang ni memang tak adalah kita nampak tight range, lebih kepada WCP lah. Lebih kepada WCP pattern lah, lebih kepada WCP pattern. Satu, dua, tiga, gitulah lebih kurangnya. Lebih kepada WCP pattern dalam tiga wave sekarang ni. Macam tiga lah. Kalau kita tengok kepada weekly chart lagi nampak lah. Kalau kita tengok weekly chart lagi nampak. Contohnya satu sini, kemudian dua sini. Dia makin ni. Makin. Lebih kepada WCP pattern. Lebih kepada WCP pattern lah. Sebab tu bila tulis sini WCP. MP lebih kepada WCP pattern. Dia tunggu breakout ni lah. Nak breakout ni. Target price dia tu. Target price dia 335 target price. Ni WCP pattern ni. Ini adalah berkenaan MP. Lebih kepada WCP pattern. Dan kalau entry dia pun senang je ni. Kalau entry contoh ni cut loss dia bawah 50 MA cut loss lah. Ataupun break je trend line ni, major trend line ni cut loss lah. Kalau dia tak breakout lah. Kalau dia tak breakout dengan betul. Break je ni habis. Okey, itulah dia. Ada baca komen. Ada komen ke? Squeeze lah. Betul lah ni. Ada orang kata ni. Allah Rabbi. Ada sifu kita ada rupanya. Ustaz betul lah. Betul lah. Dia punya ada squeeze lah. Lebih. Momentum squeeze. Nak terberak kan. Nak terberak. Subhanallahilazim. Nakal Ustaz ni. Allah Rabbi. Okey, itu sahaja sebenarnya nak sembang tu je. Satu benda yang mana boleh kita perhatikan. Macam seletikan ni tak nampak sangat kot. Dia bukannya tight range. Bukan tight range. Seletikan bukan tight range, lebih kepada macam nak buat cup macam tu lah kot. Wallahualam. Tapi tak nampak pattern tu lah. Tak nampak pattern tu. Sekarang ni tak nampak lagi. Sebab dia macam wave pun tak nampak satu. Kita nak wave dia macam kata squeeze tadi lah. Makin dia besar, lepas tu makin kecil, makin rapat dan seterusnya dia breakout lah. Itu contoh dia. Nak mudahnya pergi sini. Tengok video ni, dia keluarkan contoh dia. Itu paling cepat untuk kita study. Tengok contoh ni, ini sebab ni yang expert punya. Expert punya mana dia ada apa yang dia buat tu jadilah. Macam ni contoh yang tertera ni contoh ni. Contoh kita nampak ni dia naik, kemudian dia buat wave dia. Makin kecil dia kemudian breakout. Maka pergi sini, keluarkan contoh dia. Keluarkan contoh yang dia sebut. Tak banyak pun ni. Tak banyak. Berapa? Satu NLS, kemudian CELH, kemudian PRTL 4 apa ni WC. Ni benda-bendanya SSP. Ini benda contoh yang dia letak dalam yang dia trade lah. Ni dia guna contoh yang dia trade. Bukannya tak trade, dia bagi contoh yang dia trade. Macam mana dia boleh menang tu lah. Sebenarnya setup dia. Jadi setup ni bukan setup yang biasa-biasa lah. Maknanya champion pakai. Champion lah kita. Kita pakai setup champion Champion lah kita kalau kena.
Begitulah seterusnya. Wallahu alam. Dah cukuplah setakat tu je. Besok nanti kita akan kelas Warren lah. Sembang Warren. Warren wartawan. Kita ada sembang Warren wartawan besok insya-Allah. Barakallahu fikum. Ada soalan sebelum kita habis? Okey, jelas tak ada? Okay, alhamdulillah. Jadi cukuplah setakat tu. Kita habis ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.